Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan ini merupakan fokus minggu depan di mana esok kita bakal menyaksikan iaitu selama 2 hari bermula esok di Dewan Rakyat dan juga lusa di Dewan Negara di mana akan berlangsungnya mesyuarat khas bagi Parlimen Penggal yang ke-5 Parlimen ke-14 di mana kerajaan akan membentangkan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 ianya merupakan apa yang dikatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Junaidi merupakan titik awal sebelum boleh adanya RUU pembentangan RUU dan juga akta-akta lain termasuk melibatkan Akta Anti Lompat Parti dan juga akta khusus bagi menghadkan tempoh Perdana Menteri selama 2 penggal. Tetapi kita nak memberi fokus selain daripada pindaan perlembagaan, saya percaya isu ini sangat teknikal sebenarnya tetapi kita ingin melihat secara umumnya bagaimana ianya memberi impak kepada lanskap politik, bagaimana ianya memberi impak kepada pemain-pemain politik di negara ini. Sama ada dari segi kredibiliti mereka, peranan mereka serta memberi keyakinan yang tinggi kepada rakyat. Jadi saya nak bersama dengan Tarma Pillay, pengasas bersama Undi 18. Tarma, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esro Awani. Pertama sekali melihat kepada esok merupakan seperti yang saya katakan tadi titik awal yang dikatakan oleh Menteri, titik awal sebelum adanya pembentangan bagi melibatkan RUU yang lain, anti lompat parti, menghadkan tempoh Perdana Menteri selama 2 penggal. Jadi bagaimana Tarma melihat pertamanya ianya akan mengubah satu lanskap politik perlu disegerakan kerana banyak gesaan desakan sebelum ini kalau kita lihat ideas juga mengharapkan perkara yang sama untuk perkara ini disegerakan. Pandangan Tarma. Baik, pertama sekali terima kasih atas jemputan dan saya memang setuju ini perkara yang cukup teknikal dan cukup susah untuk kita faham dan dalam kala ada kalanya kita setuju dengan hasrat keseluruhan untuk adanya undang-undang lompat parti tapi mungkin kita tidak bersetuju dengan isu-isu teknikal kan, maka saya nak ulas sedikit. Pertama sekali kalau kita tengok dari segi apa yang kita nak capai iaitu untuk mendapatkan akta lompat parti, saya rasa memang kita semua setujulah, itu tak ada masalah dan diharapkan kita boleh melajukan satu proses tersebut. Tapi yang saya nak tekankan adalah apa kalau kita membaca teks yang ada berdasarkan pindaan kepada perkara 10 Perlembagaan Negara, Perlembagaan Persekutuan, banyak masalah dan kelumpungan yang wujud. Saya tunjukkan atau saya katakan di sini untuk perkara 10 jika kita melihat ayat yang ada tidak secara khusus dikatakan bahawa pindaan ini atau untuk menghadkan freedom of association atau kebebasan untuk berpersatuan yang ada yang wujud kepada semua rakyat Malaysia. Tujuannya adalah untuk dihadkan supaya boleh kita wujudkan akta lompat parti. Tapi masalahnya dengan bahasa yang digunakan adalah bahasanya adalah terlalu kabur. Maksudnya dan isunya di sini adalah kalau katakan ada kerajaan-kerajaan yang akan datang yang ingin manipulasi atau sabotaj atau menggunakan pakai pindaan perlembagaan ini untuk menggunakan perkara-perkara yang berbahaya, contohnya adanya had-had yang lain yang mereka nak ingin masukkan untuk menghadkan kebebasan seorang ahli parlimen atau adun, mereka boleh lakukan. Maka saya rasa secara teknikal lah kan yang saya nampak isu di sini adalah ya kita setuju bahawa perlunya ada pindaan pada artikel 10 atau pada perkara 10 ini, tapi yang saya nak katakan bahawa bahasa yang digunakan adalah terlalu kabur. Maka kami harapkan di pihak Undi 18 adalah di pihak AGC, di pihak Kabinet dan juga di pihak ahli-ahli parlimen, mungkin teks yang ada di perkara 10 boleh dipermudahkan atau diperjelaskan supaya lebih khusus untuk akta lompat parti supaya tidak boleh disalahgunakan. Itu perkara yang pertama yang saya ingin tekankan lah kan. Kedua adalah kita kena fikir dalam konteks konteks besar, iaitu kalau kita hanya menukar atau melakukan pindaan perlembagaan pada perkara 10, kita masih belum ada kuasa yang cukup untuk melakukan akta lompat parti. Perlu ada sekurang-kurangnya satu lagi pindaan perlembagaan iaitu pada perkara 48. Perkara 48 Perlembagaan Persekutuan mengatakan apakah sebab-sebab seorang ahli parlimen mungkin dikeluarkan atau dilucutkan jawatannya. Ini termasuklah menjadi bankrupt, termasuk ada hukuman jenayah yang disabitkan kesalahan dan beberapa lagi lah kan. Maka ini adalah satu lagi yang perlu dan bagi saya perlu disertakan. Saya rasa alasan di mana kita hanya nak buat ini dulu
dan kita hanya nak buat yang lain selepas ini. Saya rasa kurang selesa dengan itu. Saya rasa apa kata kita sekalikan dua-dua pindaan pelbagai ini supaya kita dapat nampak bahawa okey, kerajaan dan juga pihak pembangkang juga, kerana ini adalah MOU bersama ya, bahawa mereka berdua adalah committed dan mereka jelas untuk pergi ke arah Akta Lompat Parti. Kita janganlah hanya melihat okey, kita ada langkah pertama tapi langkah kedua, ketiga dan terakhir masih sama-sama. Masih tak jelas apa yang mereka nak capai bersama. Maka bagi saya memang setuju secara pengakhiran kita perlu ada, tapi secara teknikalnya saya maaf untuk cakap, memang banyak masalah, banyak perkara yang kita perlu bimbang. Kalau kita cintakan demokrasi, kita cintakan masa depan negara, banyak perkara yang bermasalah. Ya. Tarma, kalau kita mengambil kira pilihan raya negeri, ada yang menyatakan bahawa mungkin anak muda khuatir berkenaan dengan ialah contoh dari Kuala Lumpur nak balik ke negeri-negeri seperti Johor ke Sarawak ke PRN sebelum ini, nanti dah pilih lepas tu ADUN ataupun MP tu akan lompat parti keluar dan sebagainya. Menuju ke PRU 15, desas-desus semakin hangat diperkatakan dalam Perhimpunan Agung UMNO juga gesaan semakin kuat berkenaan dengan pilihan raya umum ini. Bagaimana pentingnya Akta Anti Lompat Parti? Kita tidak bercakap sahaja berkenaan dengan pindaan perlembagaan ini kerana fokus utamanya adalah Akta Anti Lompat Parti ini, RUU ini perlu dibentangkan. Bagaimana perlu disegerakan sebelum pilihan raya umum ke-15? Pandangan Tarma. Bagi saya memang setuju dengan saudara bahawa perkara ini adalah teramat penting untuk membalikan keyakinan rakyat terhadap demokrasi negara. Kerana bila kita turun, bila kita berjumpa dengan anak muda, kita berjumpa dengan bukan saja anak muda tapi orang yang lebih tua, mereka pun rasa tak nak untuk pergi travel balik, pergi bayar tiket kapal terbang, ambil babysitter dan sebagainya. Nanti tengok-tengok MP pula lompat kan. Maka ini adalah isu yang kita memang rasa berbahaya dan bermasalah dan kita perlu segerakan. Cuma saya nak tekankan bahawa antara isu yang kita hadapi sebelum ini yang menjejaskan keyakinan kita terhadap demokrasi adalah bukannya hanya ahli-ahli parlimen lompat parti, tapi juga apabila parti-parti dalam kerajaan itu memilih untuk meninggalkan kerajaan dan demi untuk kepentingan diri, demi untuk mendapatkan untuk mencipta satu keuntungan pada diri sendiri, dan ini juga melemahkan kestabilan kerajaan kan. Maka bagi saya satu lagi perkara yang mungkin kita boleh pertimbangkan yang dibawa oleh Datuk Seri Azalina sebagai satu private members bill adalah akta pilihan raya pecat atau recall election. Ini juga adalah salah satu versi lompat parti yang kita mungkin boleh pertimbangkan, kerana juga kita risau bahawa mungkin yang jadi masalah ketidakstabilan politik ini bukan sahaja isu MP atau adun-adun yang lompat, tapi kalau parti secara besar-besaran mereka menukar arah kan demi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Maka kalau saya sebagai seorang pengundi, saya pun juga merasa risau kalau saya sokong dia ni berdasarkan manifesto ini, berdasarkan satu kumpulan atau pakatan atau barisan ini, tapi mereka pula melompat kan, hilanglah undi saya, hilanglah manifesto yang dijanjikan masa pilihan raya nanti kan. Mereka dah tukar arah, nanti tak ada manifesto, tak perlu mereka berjanji apa-apa kan. Maka ini adalah kerisauan yang memang ada. Maka saya ujarkan kita memang perlu lajukan untuk ada sesuatu jenis akta lompat parti, tapi yang saya ingin tekankan juga, kita jangan hanya melihat sebagai end goal, tapi kita kena juga melihat apa isu-isu teknikal yang mungkin wujud untuk kita mencari satu jalan penyelesaian yang menyeluruh, yang jitu. Ya. Tarma, mungkin akhir sekali secara ringkas, mesej Tarma mewakili Undi 18 juga kepada kerajaan dan juga kerana ini merupakan usaha bersama kepada pihak pembangkang juga dalam menerusi MOU yang dijalinkan mereka. Mesej utama Tarma kepada mereka berkenaan dengan RUU anti lompat parti ini khususnya. Yang paling penting saya nak tekankan adalah fikirkan rakyat, fikirkan demokrasi. Ini adalah satu perkara yang kita nak jaga bersama. Kita nak kembalikan keyakinan kepada demokrasi negara. Maka saya ujarkan kepada semua pihak, tolonglah bekerjasama dengan semua orang. Dan yang paling penting saya nak ujarkan, janganlah hanya sibuk dengan berpolitik. Dengarlah suara-suara dari luar, dengarlah cadangan-cadangan dari tokoh-tokoh akademik. Sebab banyak idea-idea bernas mungkin datang dari luar yang boleh menyelesaikan kemaslahatan dan masalah yang kita hadapi. Maka saya harap kita boleh adakan solusi yang terbaik demi negara Malaysia yang kita sayangi bersama. Baik, terima kasih Tarma Pillay, pengasas bersama Undi 18 mengulas berkenaan dengan esok yang bakal kita saksikan pindaan kepada perlembagaan nombor 3 iaitu melibatkan isu berpersatuan hak
kepada rakyat Malaysia untuk berpersatuan. Fokus minggu depan kita berhenti rehat seketika, kita bersambung selepas ini.